Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai anak-anak, bertemu sekali lagi dengan Ustazah Ruziana. Kali ini kita akan belajar bina akidah. Tajuk kita ialah beriman kepada kitab. Okey, anda semua boleh rujuk buku teks muka surat 72 hingga 76. Sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, Ustazah nak ingatkan semula anak-anak. Okey, beriman dengan kitab adalah rukun iman yang keempat. Ya, 4 bagus. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat selepas ini apa itu kitab. Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Kata kuncinya di sini ialah kitab itu bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Okey, ingat inilah maksud kitab. Okey, seterusnya kita lihat dalil nakli kewajipan beriman kepada kitab Allah. Dalil nakli ni maksudnya bukti. Okey, dalil atau bukti tentang kewajipan beriman dengan kitab Allah ni ada di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 136. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat apakah hukum beriman kepada kitab Allah. Hukum beriman kepada kitab Allah ini adalah wajib. Ingat hukum beriman kepada kitab Allah adalah wajib. Seterusnya kita akan lihat apakah nama kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama ialah kitab Zabur. Okey, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur, Nabi Daud. Yang kedua ialah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat, Musa. Okey, yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Injil, Isa. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Muhammad. Okey, untuk pengetahuan kamu juga, selain Al-Quran, terdapat juga suhuf. Ya, selain Al-Quran, selain kitab-kitab lain, terdapat juga suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itulah lembaran yang mengandungi wahyu Allah Subhanallahu Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Contoh Nabi yang ada suhuf ni ialah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Okey, Nabi Musa ada kitab dan juga ada suhuf. Okey, ingat Okey, itu adalah info tambahan. Okey, seterusnya kita akan lihat pula apa dia kesan beriman kepada kitab Allah. Okey, kesan beriman kepada kitab Allah yang pertama ialah iman semakin bertambah. Kesan yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran.
Kesan beriman kepada kitab Allah yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Kesan yang keempat, masyarakat sejahtera. Dan kesan yang kelima ialah dikasihi Allah. Okey, baiklah. Mengapa kita sebagai orang Islam menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup? Okey, cuba fikir. Kenapa kita orang Islam jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup? Ya, bagus. Al-Quran wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kerana Al-Quran kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara dari penyelewengan sehingga hari kiamat. Sebab yang ketiga, kenapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kerana Al-Quran mengandungi perintah dan larangan yang mesti kita patuhi. Okey, baiklah. Mari kita sama-sama berikrar, iaitu ikrar saya. Saya beriman, okey, sama-sama dengan saya. Saya beriman kepada kitab Allah dan membuktikan keimanan saya melalui tindakan 1. Menunaikan solat 5 waktu. 2. Menjadi seorang yang amanah. 3. Tidak berbohong. 4. Menutup aurat dengan sempurna. 5. Tekun menuntut ilmu. 6. Membaca Al-Quran dan bersungguh-sungguh memahaminya. 7. Memelihara kesucian Al-Quran. 8. Mengamalkan akhlak mulia. Dan yang ke-9, bersungguh-sungguh belajar. Okey, rumusannya, apa yang kita perolehi daripada pelajaran kita hari ini ialah kita wajib beriman, percaya kepada kitab Al-Quran dengan belajar bersungguh-sungguh, berusaha memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Okey, baiklah anak-anak. Sekian, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.